Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni cikgu sambung dekat muka surat 84. Tapi sebelum tu cikgu nak ingatkan balik tentang sin kostan. Contoh cikgu bagi ini segitiga. Sudutnya dekat sini. Ini theta. Yang jauh daripada sudut kita panggil sebagai setentang ataupun opposite bahasa Inggeris. Yang ni kita panggil sebelah, kita panggil sebagai adjacent. Yang paling panjang ni kita panggil sebagai hypotenuse. Okay. Yang kedua cikgu lukis segitiga. Yang lain pula theta-nya dekat sini, sudutnya dekat sini. Jadi opposite dia yang bertentangan dengan dia yang ni paling jauh. Jadi sebelah dia confirm lah adjacent. Jadi yang ni ialah hypotenuse. Seterusnya kalau cikgu lukis segitiga macam ni. Okey, sini 90 darjah. Yang bertentangan dengan 90 darjah, ini bertentangan dengan 90 darjah. Yang paling panjang nama dia ialah hypotenuse. Ditandakan siap-siap hypotenuse. Kalau sudutnya dekat sini, yang bertentangan dengan sudut nama dia opposite. Yang bersebelahan dengan dia nama dia adjacent. Okey, seterusnya kalau cikgu lukis lagi segitiga, sudut dia di sini. Sini 90 darjah. Sini ialah hypotenuse. Yang jauh dengan dia ialah opposite. Yang sebelah dengan dia ialah adjacent. Jadi first kali awak kena kenal yang mana opposite, adjacent, hypotenuse. Sekarang kita tengok formula sin, cos, tan. Okey, sin theta, cos theta, tan theta. Sin ialah soh, S-O-H. Soh, cah ataupun kah dalam bahasa Melayu, toa. Okey, soh maksudnya sin ialah opposite per hypotenuse. Dia opposite per hypotenuse. Kah maksudnya adjacent A per hypotenuse. Last sekali toa maksudnya tangent ialah opposite per adjacent. Okey, yang ni semua tolong ingat. Okey, jadi cikgu masuk soalan nombor 3. Yang ni dalam kes kalau dia bentuk bulatan. Okey, kita tengok. Sekarang kalau dia bentuk bulatan, kalau dia bentuk bulatan macam ni, okey, kemudian dia ada paksi X dan dia ada paksi Y. Paksi Y. Okey, dekat sini dia bagi 1, -1. Maksudnya yang menyentuh bulatan 1, ujung ni -1, atas ni 1, bawah ni -1. Jadi kita tahu daripada pusat ke sini nama dia ialah jejari. Jadi kalau dari sini pergi ke sini pun nama dia jejari. Betul? Dari ujung ni pergi ke ujung ni pun nama dia jejari. Semua ni adalah jejari. Okey. Itu yang pertama yang awak kena tahu. Sekarang kalaulah dia bagi dari sini. Okey, dia bagi theta dekat sini. Ini theta. Jadi yang ini, yang panjang ni nama dia ialah hypotenuse. Yang ni opposite dia nama dia O. Garis ni nama dia O. Yang ni nama dia ialah A. Jadi confirm kalau kita tengok dekat sini, nilai H dia ialah 1. Sebab dia adalah jejari. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini, contoh cikgu nak cari sin theta. Sudut dia dekat sini. Sin ialah setentang O per dengan hypotenuse. Hypotenuse kita ialah jejari, nilai dia 1. Jadi 0/1. Opposite per 1.
Okey, seterusnya cikgu ambil tangent theta. Okey, tangent ialah TOA. Betul. TOA ialah O per A. O per A. Nilai O ni kita tak tahu berapa, panjang sini. Nilai A pun kita tak tahu berapa. Sampai sini saja, dia tak sampai nombor 1. Last sekali kalau cikgu nak cos theta, cos ialah kah. Jadi adjacent A yang ni sampai sini garisan dia per dengan H, hypotenuse dia 1. Jadi sebab tu kalau tengok ringkasan nota ni, dia kata kalau sin theta bersamaan dengan koordinat Y. Boleh rujuk muka surat 84. Dia kata sin theta bersamaan dengan koordinat Y. Jadi kalau kita tengok sini, sin theta adalah opposite. Opposite. Jadi opposite ni ialah koordinat Y. Berapa nilai Y sini? Contoh dia 0.7. Jadi nilai Y 0.7. Kalau cos theta adalah bersamaan dengan, tengok sini, ni sin theta boleh hafal. Kemudian cos theta adalah bersamaan dengan koordinat X. Jadi cos theta adalah ni bersamaan dengan koordinat X. Last sekali kalau tangent theta adalah bersamaan dengan Y bahagi X. Opposite bahagi dengan adjacent, Y bahagi dengan X. Jadi cikgu nak bagi tips dekat awak, cara awak nak ingat. Okey. Ingat macam ni. Sin theta, koordinat Y, cos theta, cos theta, koordinat X. Last sekali ialah tangent theta bersamaan dengan Y over X. Okey, cara nak ingat dia, awak ingat satu saja. Awak ingat cos. Okey. Cos theta bersamaan dengan paksi X. Cos tu maksudnya huruf K kan. Contoh kita nak eja K kata. Okey. K. Okey, kata. Jadi X pun dia ala-ala bunyi K kan. Contoh kata. X kan macam K, kata. Jadi awak ingatlah. Itu cara cikgu. Kalau ada cara lain, boleh terpulang. Okey, jadi cos X ialah, jadi ingat satu, cos X. Cos ambil paksi X. Cos ambil paksi X. Jadi sin akan ambil paksi Y lah. Cos dah ambil paksi X, sin akan ambil paksi Y. Ingat huruf K, ingat huruf X. Macam tu. Seterusnya tangent Y over X. Yang ni dia macam ala-ala kita nak cari kecurunan M sama dengan pintasan Y negatif pintasan Y per pintasan X. Ini Y ke atas, mesti Y ke atas. Okey, jadi awak ingat satu ni, insya-Allah yang dua ni awak ingat. Okey. Jadi sekali cikgu ulang macam mana nak ingat. Awak ingat cos theta ialah ambil pada paksi X. Ingat huruf K, ingat huruf X. Kemudian kalau sin theta ialah paksi Y lah. Tangent theta ialah Y dulu ke atas per paksi X. Koordinat. Okey. Jadi cikgu terus pergi ke nombor 3. Kita tengok soalan nombor 3. Dia kata tentukan sin theta, cos theta dan tan theta bagi setiap yang berikut. Okey, jadi soalan A, kita pergi, dia nak cos dulu cos. Jadi theta-nya dekat sini. Ni theta. Jadi kita boleh ambil bersamaan dengan kalau kat dalam ni. Jadi cikgu buat yang cos dulu. Ambil sahaja koordinat X. Jadi ini X, ini Y. Jadi koordinat X ialah negatif 0.985. Itu jawapan dia. Negatif 0.985. Kemudian kalau sin, confirm lah dekat paksi Y.
Di 0.174. Last sekali tangent ialah Y dulu baru X. Di 0.174 bahagi dengan negatif 0.985. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat negatif 0.177. Okey, untuk soalan B untuk soalan B try buat. Untuk soalan C cikgu tunjuk contoh lagi. Seterusnya C, kita tengok dia nak kita ambil cos dulu. Sebab cos ialah paksi X. Jadi paksi X ialah ini. Terus jawapan dia 0.259. Kalau sin ialah ambil paksi Y. Negatif 0.966. Ingat ini X. Kemudian ini Y. Ini ialah Y per X. Jadi Y per X negatif 0.966 bahagi 0.259 dapat negatif 3.730. Negatif 3.730. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap awak selesaikan soalan B1 sahaja. Sekian, terima kasih.